Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, koleksi Hadis Hukum jilid ketiga oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masih bincang dalam bab pertama jilid ketiga ini, iaitu sifat-sifat solat. Kita bagi kepada masalah ke-264. Masalah ke-264 membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dihadiskan yang atas 44 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaftaha thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Muhammad wa Tirmizi. Hadis kena tempat 4, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah berdiri untuk salat bila membaca zikir iftitah, kemudian membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung dengan Allah yang sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui dari gangguan syaitan yang kena kutuk dari tikamannya, tiupannya dan ludahannya. Hadis Ahmad dan Tirmizi, rujuk Al-Muntaqad 1371. Jadi riwayat Ahmad dan Tirmizi lah. Perbahasan pertama, hadis kena tempat di samping diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut At-Tirmizi adalah hadis yang paling masyhur dalam urusan ini dan telah diamalkan oleh sebahagian ahli ilmu. Sanad hadis Abu Sa'id ini diperkatakan oleh para ahli hadis. Ada perbincangan lagi dah. Daripada itu, walaupun sanad ini dipersisihkan oleh ahli-ahli hadis, namun dapat juga kita jadikan hujah kerana datangnya melalui banyak jalan, banyak turuk jalan. Kumpulan jalan itu menghasilkan kekuatan. Pasal ni kuat menguatkan lah. Dan walaupun hadis ini tidak ada, namun berta'awuz jika membaca Al-Fatihah, Al-Quran tetap juga disuruh kerana ada nas dari Al-Quran sendiri lah. Nak baca Quran, Allah suruh baca, minta perlindungan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, menyatakan bahawa membaca ta'awuz tu, a'udzubillah tu minasyaitonir rajim, sebelum membaca Fatihah disyariatkan. Dan menyatakan juga bahawasanya berta'awuz dengan lafaz yang disebutkan ini adalah sudah zikir iftitah sebelum Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi itu sebelum doa, sebelum Fatihah lah, sebelum Fatihah. Perbahasan kedua, hukum membaca ta'awuz. Kebanyakan ahli ijtihad berpendapat bahawa berta'awuz sunat hukumnya. Ibn Nuzir berkata telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Al-Aswad berkata, saya mendengar Umar dikala akan membaca Fatihah, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sesudah itu barulah beliau membaca ta'awuz. Umar baca ta'awuz lepas baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa iftitah tu, zikir iftitah tu, barulah baca ta'awuz. Kata Malik, ta'awuz ini tidak dibaca dalam solat fardu, hanya dibaca dalam solat sunat dan dalam solat bulan Ramadan, solat malamnya. Tu kata Malik dah. Tahulah ambil mana. Kata Abu Bakar Ibn Arabi, Nabi SAW apabila solat membaca takbir, sudah itu berta'awuz. Maka alangkah baiknya kita meniru dan meladani Rasulullah SAW. Tak ada keterangan yang benar bahawa ada seorang imam agama keagamaan yang tidak membaca ta'awuz. Mereka semuanya membacanya. Hanya ada kalanya dengan suara yang keras, ada kalanya dengan suara yang suara perlahan. Di tempat membaca ta'awuz, Imam Malik mengatakan bahawasanya ta'awuz dibaca sesudah Al-Fatihah. Pelik ni tak? Jumhur menetapkan bahawasanya ta'awuz dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Cara membacanya, Syafi'i berkata disukai kita membaca ta'awuz dengan suara tidak nyaring, sekadar dapat didengari sendiri saja. Demikian pun beliau mengatakan, Imam Syafi'i kata dalam salah satu kitabnya, tetapi dalam kitab yang lain beliau mengatakan bahawa yang disukai ialah kita menjaharkannya. Ada kata riwayat kata boleh jahar. Dan kemudian beliau menegaskan bahawa baik menjaharkannya ataupun tidak menjaharkannya sama nilainya. Boleh jahar. Auzubillah ni ada riwayat, ada pendapat kata boleh jahar, ada kata mesir.
Rakaat-rakaat yang perlu membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. Asy-Syafi'i berkata, ta'awuz dibaca pada permulaan rakaat sebelum membaca Fatihah saja. Rakaat lain tak ada lah. Itu Syafi'i. Demikian juga faham Al-Hasan Basri atau Ibrahim An-Nakhai kata Al-Bahaqi dah. Dihikayatkan dari Ibnu Sifat. Dihikayatkan dari Ibnu Sifat bahawasanya beliau itu berta'awuz pada tiap-tiap rakaat. Lain lah. Ibnu Sifat asalnya kata ta'awuz ni rakaat pertama bermula lah. Lain tu pada cukupnya yang mula-mula dah. Bahaqi kata tiap-tiap rakaat. Ibnu Sifat. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla. Sokol tiap-tiap rakaat. Asy-Syaukani berkata segala hadis yang menerangkan ta'awuz dalam solat menyatakan bahawa Nabi SAW hanya membaca ta'awuz dalam rakaat pertama saja. Sebab tadi dia kata kait dengan iftitah. Iftitah ni rakaat pertama saja lah. Zikir iftitah, doa iftitah tu rakaat pertama sebelum Fatihah. Itulah untuk hujah termasuk Imam Syafi'i. Dia kata hanya rakaat pertama sahaja. Hanya membaca ta'awuz dalam rakaat pertama sajalah, dia kata dah. Pada dasar itu telah nama ditegaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitab-kitabnya. Itu perbahasan. Ada setengah ulama ramai jugalah yang kata termasuk Imam Syafi'i nak. A'udzubillah ni hanya pada rakaat pertama saja dah. Perbahasan ketiga, membaca ta'awuz bukanlah hanya sesuatu yang sunat. Membacanya dikala hendak membaca Al-Quran adalah sesuatu yang diwajibkan, suatu fardu. Dia kata begitu dah. Membaca Quran ni wajib dah. Bukan sunat. Kerana surah ini tak ada yang memalingkannya dari wajib pada sunat. Nabi suruh. Asas-asas surah ini adalah wajib. Zahir hadis yang di atas menyatakan bahawasanya Nabi membacanya setelah zikir iftitah sebelum Al-Fatihah. Baru iftitah, zikir iftitah, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru Fatihah. Kami berpendapat bahawa bacaan ta'awuz hanya teruntuk bagi rakaat pertama sahaja. Dalam hal ini kita tidak dapat mengambil umum ayat yang menyuruh kita membaca ta'awuz pada tiap-tiap membaca Al-Quran. Meletakkan ta'awuz dan Al-Fatihah adalah suatu keganjilan pelik lah. Pendapat Malik tadi. Dalam buku Pedoman Zikir Doa telah kami sebutkan sebahagian dari lafaz ta'awuz ini. Sebahagian ahli naqal berkata Asy-Syafi'i menyunatkan kita berta'awuz pada setiap rakaat. Akan tetapi Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahawa Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah ini. Yang rajih ialah menyunatkannya di rakaat pertama saja. Atau yang rajih ni kau pendapat ada riwayat anak murid cerita macam-macam. Ada kata baca sekali dah satu rakaat pertama saja. Ada kata tiap-tiap rakaat. Tapi yang rajih ni, yang kuatnya, sunat ni rakaat pertama saja. Kerananya janganlah para pengikut Syafi'i berasa tegang juga menyunatkan orang membacanya pada setiap rakaat sebelum Fatihah. Mengaku mazhab Syafi'i kadang-kadang kerah. Pada hari kuatnya Syafi'i kata sebelum rakaat pertama saja. Dan sesuai pada dengan hadis. Boleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 musyad 370, An-Nawawi jilid 2 musyad 215, Ahkamul Quran jilid 2 musyad 25, Al-Muhalla, Zadul Ma'ad jilid 1 musyad 1, Ar-Radah jilid 1 musyad 1, Tafsir Ibn Katsir jilid 1 musyad 14. Masalah ke-265 nak membaca basmalah di permulaan Al-Fatihah. Hadis ke-645 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي. Hadis ke-45 Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Aku tak pernah mendengar seseorang pun dari mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan Al-Fatihah. Hadis Ahmad dan Nasa'i rujuk Al-Muntaqa 1/373 dah. Jadi kitab dia rujukan prima dia Hadis Ahmad dan Nasa'i lah. Jadi tak baca basmalah di permulaan Al-Fatihah kalau ikut riwayat ni. Hadis ke-646 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu qala sami'ani abi wa ana aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala ya bunayya iyyaka wal hadath qala wa lam ara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana أبغض إليه حدثا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبو داود. Hadis ke-46 Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, ayahku yakni Mughaffal mendengar aku membaca basmalah di permulaan Al-Fatihah. Maka berkatalah ia kepadaku, hai anakku, jauhilah bid'ah. Marah ni nak. Sahabat ni nak.
Mughafal. Marah anak dia Abdullah. Maka berkata lagi kepada aku, hai anakku, jauhilah bid'ah. Aku tak pernah mendengar seorang pun sahabat Rasul yang amat benci kepada bid'ah yang melebihi ayahku dah. Ayah dia ni, Mughafal ni, sahabat Nabi ni, benci bid'ah. Ayahku berkata, Mughafal ni lah, sahabat Nabi dia, aku telah salat berserta Rasul, Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka aku tidak pernah mendengar seseorang dari mereka itu membacanya, baca bismillah derah lah. Maka jagalah engkau membacanya, hendaklah apabila engkau membaca Fatihah, membaca terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak baca bismillah. Hadis Ahmad, An-Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah, rujuk Al-Muttaqa 1 musa 306. Jadi rujukan penerimanya Ahmad, Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah. Okey, hadis ke-67. An Qatadah qala su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bi rahman wa yamuddu bi rahim. Rawahul Bukhari. Hadis ke-67, Qatadah berkata seorang bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anas menjawab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memanjangkan suara. Nah, kanat maddan, memanjangkan suara. Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bila memanjangkan bacaan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis Al-Bukhari, boleh rujuk juga Al-Muttaqad 1377. Hadis Hasan hadis Al-Bukhari. Ini baca Bismillah pula. Hadis ke-48 an Abdullah bin Abi Mulaikah qala inna Umma Salamah su'ilat an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ahmad Abu Daud. Hadis ke-48 Abdullah ibn Abi Mulaikah menerangkan bahawasanya Ummu Salamah pernah ditanyakan kepadanya tentang bacaan Rasul. Maka Ummu Salamah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaan, ini menghentikan bacaan pada setiap tempat berhenti, setiap ayat tu berhentilah. Nabi membacanya seayat Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahmanir Rahim berhenti, Maliki Yaumiddin berhenti tak, maksudnya setiap ayat tu berhenti. Hadis Ahmad dan Abu Daud, boleh rujuk Al-Muttaqad 1 musa 378. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Hadis ke-49 An-Na'im al-Mujammir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. ثم قرأ بأم القرآن ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. Hadis ke-49 Nu'aim al-Mujammir berkata, aku telah salat di belakang Abu Hurairah maka aku mendengar bila membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru membaca Quran. Setelah beliau bersalam, beliau berkata, demi Tuhan yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku ini adalah orang yang salatnya lebih cocok, lebih sesuai, lebih sama dengan solat Rasulullah SAW. Hadis An-Nasai dan Ibn Khuzaimah, rujuk Al-Athar, rujuk 2 musa 19. Perbahasan pertama ya. Hadis ke-45 sanadnya menurut syarat hadis sahih. Ada berapa lafaz lagi ni? Ada hak cerita tak dengar apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada lafaz lain semakna ya. Pertama, aku telah salat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka itu tidak pernah menyaringkan suara saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibn Hibban, Ad-Darqutni, Ats-Tsauri dan At-Tabarani. Ini kata tidak menyaringkan suara Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka itu memulai Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada pernah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tiada di permulaan bacaan dan tiada pula di akhirnya. Lafaz ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Hadis ketiga pula, aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka itu tidak pernah memulai pembacaan Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad dalam musnad ayahnya. Dan dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis keempat, Rasulullah SAW salat dengan kami, maka beliau tidak pernah memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Abu Bakar dan Umar, tiada pernah memperdengarkannya. Lafaz ini diriwayatkan oleh An-Nasai dari Mansur Ibn Zadah dari Anas radhiyallahu anhu. Asy-Syaukani berkata bahawa mereka itu memulai bacaan Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan disetujui oleh Bukhari Muslim dalam riwayatnya. Bukhari Muslim begitu dah. Berkata mereka tiada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, hanya Muslim sendiri yang meriwayatkannya. Perkataan ini dicacapkan oleh ahli hadis. Ada tambahan
Cacat lah. Mungkin perawi tambah dah. Kerana golongan ashab Syu'bah menerima dengan lafaz yang tersebut. Sedangkan segolongan lagi meriwayatkannya dengan lafaz, maka aku tidak ada mendengar dari seorang di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecacatan ini telah dijawab oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Katanya kedua macam lafaz ini terima dari Syu'bah dengan sanad yang sahih. Jadi Imam Ibn Hajar pertahankan sahih lah, tidak ada cacat lah. Tak ada ilat. Yang ke-B, menyatakan bismillah di permulaan Fatihah tiada dijaharkan, tidak dibaca kuat lah. Tetapi dari sebahagian lafaznya dapat kita fahamkan bahawasanya basmalah sama sekali tidak dibaca di permulaan Fatihah. Hadis lain itu macam tak baca nasul ni. Mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin saja dah. Yang ke-C, hadis kena kata 46 ini menurut At-Tirmizi hadis hasan, tetapi Ibnu Khuzaimah berkata hadis ini tidak sahih. Kata Al-Khatib dan lainnya, hadis ini dhaif. An-Nawawi berkata tidak boleh kita menolak pendapat-pendapat Prohubas ini dengan beralasan pada pendapat Tirmizi yang menegaskan bahawa hadis ini hadis hasan. Kerana menurut Ibnu Sayyidin Nas Al-Yaman, hadis ini sekurang-kurangnya berdarjah hasan kerana tak ada dalam sanadnya orang yang tuduh dusta. Itu Ibnu Sayyidin Nas kata dah. Hadis mana ni? Tak pernah seorang sahabat tu dah. Tak ada dah, tidak mendengar baca bismillah dah. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ke-D, menyatakan bahawa basmalah tiada dibaca dalam solat sebelum membaca Fatihah. Hadis riwayat dan hadis daripada 46 tadi ya. Yang ke-E, hadis ke-647 juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan tidak menyebut basmalah. Tak ada basmalah juga ayat 47. Yang ke-F, menyatakan bahawa basmalah mesti dibaca di permulaan Al-Fatihah dan bahawasanya Nabi solat membacanya dengan memanjangkan suara. Ini hadis riwayat mana? Dia kata 47. Ini tempat 7 lah. Okey, tidak dengan menyebut hadis yang tempat 7 diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan menyebut bismillah. Menyatakan basmalah mesti dibaca di permulaan Al-Fatihah dan bahawasanya Nabi solat membaca dengan memanjangkan suaranya. Yang ke-G, hadis inilah yang dijadikan hujah oleh golongan yang menyunatkan kita menjaharkan basmalah dalam solat. Yang ke-H, hadis kena tempat 8 menurut Al-Muziri diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kata At-Tirmizi hadis ini hasan sahih. Ini tempat 8. Start Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun baca setiap ayat tu, berhenti setiap ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim ada situ dia. Hadis ni hasan sahih. Yang ke-I, menyatakan bahawa kita disukai membaca basmalah di permulaan Al-Fatihah dan bahawa basmalah itu suatu ayat dari Al-Fatihah. Yang ke-J, hadis kena tempat 90 menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Kata Al-Bahaqi, hadis ini sahih sanadnya dan punya beberapa syahid saksi yang membenarkannya. Kata Abu Bakar Al-Khatib, hadis ini sahih, tak dapat dicacatkan lagi dah. Hadis kata Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim lah. Ada Abu Hurairah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nyari lah. Gitu. Yang ke, menyatakan bahawasanya basmalah mestilah dibaca dengan sebelum membaca Fatihah. Diharuskan dibaca sebelum membaca Fatihah. Perbahasan kedua. Segolongan ulama berkata basmalah tiada dibaca dalam solat sebelum Al-Fatihah, baik secara sir, baca perlahan maupun secara jahar. Mereka berpendapat bahawasanya basmalah bukanlah suatu ayat Quran. Ini satu pendapat. Ulama-ulama Kufah dan secara yang sependirian dengan mereka berkata basmalah dibaca secara sir dalam solat jahar. Ulama Kufah. Kata Ibnu Sayyidin Nas dalam syarah At-Tirmizi, di antara para mujtahidin sahabat yang tiada menjaharkan basmalah ialah Umar, Adi dan Ammar serta Abdullah bin Mas'ud. Sama juga lah sahabat besar. Pendapat Ibnu Mas'ud ini diikuti oleh Abu Ja'far, Muhammad Ibn Husain, Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Tokoh-tokoh besar juga. Di antara para imam kenamaan yang tiada menjaharkan basmalah, tak baca kuat basmalah ni, iaitu Al-Hakam, Muhammad, Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Ahmad. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan mazhab Malik lah. Mazhab Malik baca nasi, tak baca, tahu tak? Demikian juga dihikayatkan oleh An-Nakhai. Juga diriwayatkan yang demikian dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Ramalah diriwayatkan ulama tidak baca Fatihah dengan jahar.
Diriwayatkan oleh Al-Qamah dan Al-Aswad bahawa Ibnu Mas'ud berfatwa 3 bacaan yang disembunyikan oleh imam, iaitu At-Ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillah dan Amin. Tak baca kuat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim An-Nakhai bahawa menjaharkan basmalah adalah suatu bid'ah. Al-Hazimi dan At-Tirmizi meriwayatkan dari kebanyakan ahli ilmu bahawa mereka tidak menjaharkan basmalah. Tak baca kuat. Kata Abu Bakar Khatib, sebahagian besar dari para sahabat besar menjaharkan Al-Fatihah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Abu Qatadah, Anas, Abdullah ibn Abi Aufa, Al-Husain Al-Ali bin Ali dan Muawiyah. Di antara tabi'in ialah Sa'id ibn Musayyab, Tawus, Atta, Mujahid, Abu Wa'il dan Sa'id ibn Jubair. Dalam kalangan tabi'in banyak benar pemuka-pemuka ijtihad yang menjaharkan basmalah ni. Ramah lah. Lepas tu jadi ramah lah. Baca basmalah dengan jahar, dengan kuat lah. Segolongan ulama Ahlul Bait berpendapat bahawa basmalah ini dijaharkan dalam segala solat malam dan dalam solat siang. Dan solat siang kali tak? Pelik kan ulama Ahlul Bait. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khatib bahawasanya Ikrimah tiada mahu solat di belakang orang tiada menjaharkan basmalah. Inilah mazhab Syi'i, yakni menjaharkan basmalah dalam solat jahar dan solat malam. Solat dia baca kuat lah. Dan solat malam dia baca bismillah kuat lah. Dihikayatkan oleh Abu Tayyib Al-Tabari dari Ibn Abi Layla dan Al-Hasan As-Basri bahawa mereka itu berpendapat menjaharkan basmalah atau mesirkan sama sekali. Tak boleh mesirkan sama sekali. Kena menjaharkan basmalah. Dia nak. Menurut Tawus, basmalah hanya dibaca dalam solat sunat. Baik pada fatihahnya maupun surah-surahnya. Sunat-sunat saja. Wajib tak payah. Menurut Malik, basmalah hanya dibaca bersama Al-Fatihah. Tidak dibaca bersama-sama surah-surah yang dibaca sudah Fatihah. Perbahasan ketiga. Setelah hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah membaca basmalah di permulaan Al-Fatihah dikumpulkan dan diperhatikan satu persatu dengan seksama, nyatalah bahawa Nabi SAW tidak tetap menjaharkannya dan tidak pun tetap mensirkannya. Ada kalanya Nabi baca kuat bismillah. Ada kalanya baca sir. Oleh kerana itu, yakinlah kita bahawa sahabat yang menyuruh kita jaharkan kebetulan salat dengan Nabi di kala beliau menjaharkannya. Sedangkan sahabat yang menyuruh kita mensirkan kebetulan salat dengan Nabi di kala baginda SAW mensirkannya. Dan Nabi SAW lebih banyak mensirkannya daripada menjaharkannya. Nah, dengan demikian dapatlah kita memutuskan bahawa bahawasanya basmalah boleh dijaharkan dan boleh disirkan dan mesirkannya lah yang lebih banyak Nabi lakukan. Terputus kesimpulan lah. Di bawah ini kami cantumkan pentahqiqan Al-Imam Ibn Taymiyah dalam fatwanya dan pentahqiqan Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kitab sirah. Kedua-dua beliau itu telah membahas masalah ini dengan sedalam-dalamnya dan seteliti-telitinya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam fatwanya di ketika seorang bertanya kepadanya tentang Nu'aim Ibn Al-Mujammir yang menegaskan bahawa basmalah dijaharkan. Berkata hadis Anas radhiyallahu yang menerangkan tentang hal basmalah terang dan tegas, tiada dapat ditakwilkan. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz, maka adalah mereka membuka Fatihah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awalnya dan tiada pula di akhirnya. Mereka meniadakan bacaan basmalah ini tentulah berdasarkan pengetahuan yang mereka yakini bahawa basmalah itu tidak mereka dengar oleh yang meriwayatkan itu. Okey, lafaz yang satu lagi yang diriwayatkan juga oleh Muslim dengan lafaz, maka saya tidak mendengar seseorang menjaharkannya, membantah mereka mendengarnya. Daripada itu tak dapat ditakwilkan perkataan Anas ini dengan mengatakan bahawa Nabi ada menjaharkannya. Hanya Anas tidak menerangkan riwayat ini adalah guna menerangkan kepada orang ramai bagaimana Nabi solat. Dimaksudkan dengan tiada didengar, tiada dirasakan. Dan Anas ini mengkhidmati Nabi sejak datang ke Madinah hingga Nabi berpulang ke rahmatullah. Ni Anas ni. Bahkan Anas mahu dibenarkan masuk ke rumah Nabi sebelum turun ayat hijab. Di setiap waktu dan Anas tetap menyertai Nabi di kampung dan dalam safar. Musafir pun ikut Nabi. Anas ni. Jikalau Nabi berhaji, Anaslah yang menarik kekang untanya. Maka mungkinlah Anas yang sebegini rapat hubungannya dengan Nabi ada menjaharkannya? Tentu tidak, bukan. Apalagi Anas ini menyertai pula Abu Bakar, Umar dan Uthman dan pernah mengendalikan beberapa tugas negara di masa Umar. Tidak mungkin begitu lama Anas menyertai sahabat-sahabat besar itu tidak mendengar suatu bacaan yang dijaharkan. Akan tetapi hadis Anas ini tidak membantah Nabi membacanya basmalah secara sir.
Ringkasnya cukup kuat sebab-sebab yang nukilkan pada kita tentang penjaharan basmalah sekiranya memang ada Nabi menjaharkannya. Seluruh ahli ma'rifah membenarkan bahawa tidak ada satu hadis yang tegas yang menyuruh kita menjaharkannya. Hanya ketegasan menjaharkan itu didapati dalam hadis-hadis maudhu'. Misalnya, hadis-hadis diriwayatkan oleh Al-Mawardi dan As-Sa'adabi dalam kitab-kitab tafsir mereka. Atau oleh ulama-ulama fiqh yang tidak mempunyai kesanggupan membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang maudhu', yang palsu. Walhasil dengan perhatikan riwayat-riwayat yang sahih yang berpautan dengan dalam masalah ini, yakinlah kita Nabi terkadang-kadang menjaharkannya, baca kuat bismillah. Atau pernah mula-mulanya Nabi menjaharkannya, kemudian hal itu tidak dilakukannya lagi. Selain itu, Ibn Taymiyah mendatangkan berbagai-bagai keterangan yang menunjukkan kepada tidak adanya hadis yang tegas yang menyuruh kita menjaharkan basmalah. Beliau berkata, dalam masalah membaca basmalah, para fuqaha terbahagi pada 3. Pertama yang berpendapat basmalah wajib dibaca sama halnya dengan Fatihah. Inilah mazhab Syafi'i dan salah satu dari segolongan ahli hadis. Berdasarkan bahawasanya basmalah itu dari Al-Fatihah. Pendapat pertama, basmalah wajib baca. Pendapat kedua yang berpendapat bahawa membaca basmalah makruh, baik disirkan maupun dijaharkan. Inilah yang masyhur dalam mazhab Maliki dah. Baca persir pun tak boleh, baca perlahan pun tak boleh. Dia kata makruh. Pendapat ketiga yang berpendapat membaca basmalah dibolehkan bahkan disukai. Inilah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat lain dan dipegang oleh kebanyakan ahli hadis. Sunatlah. Tentang menjaharkan atau tidak, para ulama mempunyai 3 faham juga. Pertama, disukai jika menjaharkannya, baca kuatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Fatihah dijaharkan. Inilah pendapat Syafi'i dan ulama-ulama yang sependirian dengan beliau. Pendapat kedua, tiada disunatkan kita menjaharkannya, ialah pendapat jumhur ahli hadis. Majoriti ulama, 3 mazhab. Dan jumhur ahli hadis, ahli qiyas dan ulama-ulama yang terkenal di pelbagai kota-kota besar. Mereka kata, majoritinya, jumhur ulama ni kata, dan majoriti umat Islam pun baca bismillah ni perlahan. Tidak jahar. Pendapat ketiga, boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Inilah pendapat Ishaq dan Ibn Hazm. Boleh baca jahar dan boleh disirkan. Ibn Qayyim berkata Nabi SAW terkadang-kadang tidak menjaharkan basmalah dan terkadang-kadang menjaharkannya. Nabi SAW lebih banyak tidak menjaharkan basmalah daripada menjaharkannya pada setiap solat. Sebab itu majoriti ulama dia kata lebih baik basmalah tu baca perlahan. Memanglah banyaknya Nabi baca tidak perlahan basmalah. Kalau Nabi memang menjaharkannya secara tetap, tentulah tidak terima akal bila para sahabat tidak mendengarnya. Hadis-hadis yang menyuruh kita menjaharkan basmalah ada yang sahih tetapi tidak sharih. Ada yang tegas tapi tidak sahih. Yang ini ada yang sahih tapi tidak tegas. Dan ada yang tegas tapi tidak sahih. Kerananya hendaklah kita lebih banyak mensirkan bacaan basmalah daripada menjaharkannya. Baca perlahan daripada baca kuat. Bila sekali kita jaharkan basmalah, tentu demikian itu tidak berlawanan dengan sunnah. Dia jaga itu boleh. Menurut pentakan kami, basmalah ini walaupun dipandang suatu ayat yang berdiri sendiri, namun wajib dibaca dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah dengan secara sir. Dia Syekh ni kata, macam mazhab Maliki, tidak ayat bismillah itu tidak termasuk Fatihah, ia berdiri sendiri ayat lain. Tapi kena baca juga dengan secara sir. Oleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 mushaf 732 dan 378, Naul Athar jilid 2 mushaf 215 dan 275. Fatwa Ibn Taymiyah jilid 1 mushaf 72 78, Zadul Ma'ad jilid 1 mushaf 40. Pelajari pula kitab Al-Insaf karangan Ibn Abdul Bar. Setakat tu sajalah perbahasan kita, panjang pula kalau tuan takut sambung ni. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.